Tuan Speaker, terima kasih atas peluang untuk membahas. Dengan tidak membuang masa, saya terus kepada isu-isu pokok untuk penjelasan dan juga jawapan daripada menteri yang berkenaan. Menteri yang pertama ialah Menteri MITI Yang Berhormat Gombak yang juga berada di sini. Isu yang pertama yang saya nak kemukakan ialah berkenaan dengan APEC, di mana KPI yang terpenting sekali untuk Malaysia sebagai host ekonomi dengan izin adalah untuk mendapatkan konsensus bagi post-Bogor Goals yang akan digunakan sebagai rujukan matlamat APEC untuk sekurang-kurangnya 10 tahun. Baru-baru ini Menteri telah memberi jawapan kepada soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Penampang mengenai cara ataupun kaedah mesyuarat APEC yang akan dilakukan. Tetapi pada saya, satu cabaran yang lebih besar yang mungkin boleh dikatakan terbesar sekali ialah untuk mendapatkan konsensus di kalangan ekonomi APEC, di mana sekarang kita semua sedar ada satu perang dingin baru ataupun New Cold War yang sedang berlaku di antara China dan juga Amerika Syarikat. Ini adalah satu sebab mengapa satu deklarasi bersama ataupun joint declaration tidak dapat dikeluarkan pada tahun 2018 apabila Papua New Guinea menjadi host ekonomi. Perang dingin ini telah bertambah serius sejak tahun 2018. Jadi soalan saya kepada Menteri ialah apakah strategi yang sedang dan akan diambil oleh pihak MITI bersama dengan ahli APEC yang lain untuk mengelakkan kedua-dua ekonomi besar ini daripada menghalang satu konsensus post-Bogor Goals untuk dicapai. Adakah pencapaian ini akan terjejas jikalau kemungkinan besar Presiden Trump enggan menyertai persidangan APEC oleh kerana beliau kalah di pilihan raya Presiden yang akan dijalankan di Amerika Syarikat pada awal bulan November sebelum persidangan APEC. Soalan kedua saya kepada Menteri MITI ialah pendirian kerajaan PN terhadap perjanjian perdagangan bebas ataupun Free Trade Agreement. Saya sedar bahawa pihak MITI sedang berusaha bersama dengan negara lain untuk tamatkan RCEP ataupun Regional Comprehensive Economic Partnership. Memandangkan wabak COVID-19 ini telah menghentikan face-to-face meetings dengan izin, apakah kemungkinan bahawa APEC boleh dimuktamadkan sebelum akhir tahun ini, dan adakah negara India akan bersetuju dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh 15 negara yang lain dalam perbincangan RCEP sampai tahap ini? Pada masa yang sama, adakah kerajaan PN telah membuat keputusan tentang ratifikasi CPTPP? Adakah kerajaan PN berhasrat untuk memulakan perbincangan dengan pihak European Union ataupun EU tentang EU-Malaysia FTA? Dewan Yang Mulia ini boleh ambil maklum bahawa negara jiran kita iaitu Vietnam telah menandatangani FTA dengan EU pada awal tahun ini, dan Indonesia telah melaksanakan 9 pusingan rundingan dengan EU untuk melaksanakan satu FTA. Saya juga ingin tahu perkembangan terkini tentang perbincangan FTA dengan European Free Trade Association ataupun EFTA. Soalan ketiga dan terakhir saya kepada Menteri MITI ialah berkenaan dengan industri 4.0 ataupun industry forward. Dalam jawapan bertulis yang diberikan oleh pihak MITI kepada saya dimaklumkan bahawa sasaran untuk penilaian persediaan ataupun readiness assessment untuk tahun 2020 adalah sebanyak 450 perusahaan kecil sederhana ataupun PKS. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, waktu kerajaan PH memerintah sebanyak 508 syarikat PKS telah melalui readiness assessment. Tetapi setakat Jun 2020, saya dimaklumkan bahawa hanya 112 permohonan telah diluluskan untuk menjalani program RA. Sasaran untuk tahun ini adalah 450. Saya rasa keputusan ini tidak begitu memuaskan, tetapi saya rasa sebabnya ialah akibat MCO yang telah bermula pada 18 Mac 2020. Jadi soalan saya ialah apakah rancangan pihak MITI untuk memastikan bahawa sasaran untuk tahun 2020 boleh dicapai? Pada masa yang sama, bilakah readiness assessment untuk manufacturing related services dengan izin akan dilancarkan? Mengikut jawapan yang saya terima daripada pihak MITI sebelum ini, jawapan bertulis menyatakan bahawa pertengahan bulan Julai 2020 MRS ini akan diumumkan, tetapi buat masa sekarang tiada apa-apa pengumuman lagi. Soalan yang seterusnya saya tuju kepada Menteri
Sumber Manusia iaitu Yang Berhormat Tapah. Kepada Menteri Sumber Manusia, saya ambil maklum bahawa Menteri telah mengumumkan bahawa kuota baru untuk pekerja asing pada tahun 2020 telah dibekukan. Saya juga diberitahu bahawa majikan yang masih ada kuota untuk pekerja asing boleh transfer ataupun memberikan kuota mereka kepada majikan yang lain. Jadi saya ada dua soalan untuk Menteri. Soalan pertama saya ialah apakah proses yang sedang digunakan oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa kuota pekerja asing yang diagihkan ataupun ditransfer ke majikan yang lain dibuat dengan cara yang telus dan tidak disalahgunakan oleh majikan yang tidak bertanggungjawab. Saya rasa transfer polisi ini adalah baik oleh kerana ia boleh membantu majikan di industri yang mengalami kesusutan akibat daripada wabak COVID dan ia juga boleh membantu majikan yang mengalami pertumbuhan seperti pembuat sarung tangan. Tetapi ia mesti diimplementasikan dengan cara yang telus dan juga efisien. Soalan kedua saya kepada Menteri Sumber Manusia ialah mengenai PAS pekerjaan ataupun Employment Pass untuk expatriate. Baru-baru ini, Perdana Menteri telah mengumumkan beberapa insentif untuk menggalakkan pelaburan asing ke Malaysia. Ini juga salah satu tanggungjawab pihak MITI dan juga MIDA. Tetapi pelaburan asing ini biasanya memerlukan pekerja expatriate untuk beroperasi bersama dengan pekerja tempatan. Jadi, adakah polisi pembekuan pekerja asing untuk 2020 ini melibatkan pekerja expatriate juga? Adakah employment pass kategori 1 iaitu untuk mereka yang bergaji lebih daripada RM10,000 sebulan ke atas dan juga kategori 2 iaitu mereka yang bergaji RM5,000 sampai ke tahap RM9,999 juga telah dibekukan oleh pihak kementerian. Soalan seterusnya ditujukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab untuk EPU iaitu Yang Berhormat Jeli. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Jeli atas keputusan beliau untuk menaikkan pendapatan garis kemiskinan PGK ataupun Poverty Line Income PLI dari RM980 sebulan ke RM2,208 sebulan. Ini adalah satu langkah yang baik dan memang berbeza dengan pendirian Yang Berhormat Gombak yang berada di Dewan Yang Mulia ini semasa beliau bertugas sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi dan pada masa itu beliau juga telah mengeluarkan statement untuk menafikan pencarian pakar World Bank bahawa kadar kemiskinan di Malaysia bukan hanya 0.4% seperti yang dilaporkan sebelum ini. Saya ada 3 cadangan untuk menambah baik metodologi PGK ini dan juga penghitungan kemiskinan. Dan saya harap cadangan ini boleh diambil kira dalam survei pendapatan isi rumah ataupun household income survey yang akan datang. Cadangan pertama yang saya ialah supaya angka kategori Bumi Putra ini dipisahkan kepada Melayu Bumi Putra, Bumi Putra Sarawak dan juga Bumi Putra Sabah, supaya kadar kemiskinan di antara ketiga-tiga kumpulan ini boleh difahami dengan lebih mendalam. Saya rasa rakan-rakan saya dari Sabah dan Sarawak pun boleh sokong cadangan ini kerana kadar kemiskinan di kalangan Bumi Putra Sabah dan Sarawak jauh lebih tinggi daripada yang dialami oleh kaum Melayu di Semenanjung Malaysia. Dengan angka yang lebih tepat, kerajaan juga boleh dapat memperbaiki polisi-polisi supaya isu kemiskinan di kalangan rakyat Bumi Putra Sabah dan Sabah boleh ditangani dengan lebih efektif. Cadangan kedua saya ialah untuk memperbaiki angka PGK ataupun Poverty Line Income mengikut negeri supaya ia memberi satu gambaran keadaan sebenarnya dengan lebih tepat. Saya nak ambil peluang ini untuk memberi contoh berikut. Mengikut Household Income Survey 2019, PLI untuk Selangor adalah RM2,022. Iaitu lebih rendah berbanding dengan PLI untuk seluruh negara iaitu RM2,208. PLI untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah RM2,216 iaitu RM8 lebih berbanding dengan PLI seluruh negara. Saya rasa Yang Berhormat yang selalu datang ke KL dan juga Selangor pasti boleh sedar dan juga sokong bahawa cost of living di kawasan Lembah Kelang ni jauh lebih tinggi berbanding dengan kawasan lain di Malaysia. Saya nak memberi satu lagi contoh. PLI untuk negeri Terengganu adalah RM2,507. Saya rasa ini adalah terlalu tinggi. Mungkin Yang Berhormat Setiu pun boleh sokong cadangan ini. Apabila PLI untuk sesebuah negeri terlalu tinggi,
ia tidak memberi satu gambaran yang tepat mengenai kadar kemiskinannya sebenarnya. Dan ada juga satu pencarian yang saya rasa begitu aneh, iaitu untuk Sabah PLI adalah 2,537, tetapi untuk Sarawak adalah 2,131. Ada perbezaan lebih daripada RM400 di antara Sabah dan Sarawak. Ini begitu pelik memandangkan bahawa kos kehidupan saya rasa di Sabah dan Sarawak lebih kurang sama dari segi kos pengangkutan dan sebagainya, dan mungkin kos pengangkutan di Sarawak jauh lebih daripada Sabah kerana jarak tu lebih. Jadi begitu aneh bahawa jurang ini ada jurang yang begitu besar. Jadi saya cadangkan kepada Menteri supaya cadangan kedua saya ialah supaya PLI untuk negeri-negeri ini boleh diberi adjustment ataupun beri kajian yang lebih mendalam. Cadangan ketiga saya ialah supaya individual level data dengan izin untuk household and income survey diterbitkan sebagai satu data set secara umum. Butiran peribadi seperti nama dan juga alamat orang yang disurvey boleh dikeluarkan daripada data set. Tetapi ini adalah data set yang terperinci ini boleh diterbitkan secara umum. Ini akan membolehkan pensyarah dan juga ahli akademik di universiti tempatan untuk membuat kajian yang lebih mendalam tentang isu kemiskinan. Ia juga membolehkan ahli akademik kita menerbitkan artikel mereka dalam jurnal bertaraf ISI, dan ini akan membantu menaikkan kedudukan ataupun ranking universiti tempatan dalam regional dan juga international ranking dengan izin. Soalan yang seterusnya ditujukan kepada Menteri Belia dan Sukan, iaitu Yang Berhormat Kepala Batas. Soalan ini singkat saja. Saya pasti Yang Berhormat Menteri sedar bahawa ada atlet kehandalan negara dalam program Road to Tokyo yang masih belum mencapai tahap kelayakan untuk menyertai Sukan Olimpik 2021. Antara sebabnya ialah banyak pertandingan antarabangsa telah dibatalkan akibat wabak COVID-19. Saya beri satu contoh. Seorang atlet handalan kita yang bernama Jackie Wong adalah atlet baling tukul ataupun hammer throw. Dan beliau juga adalah pemegang rekod kebangsaan dalam acara ini. Berasal dari Sibu. In the interest of full transparency, beliau juga adalah anak kepada Yang Berhormat Sarike. Yang Berhormat Sarike ada tak? Ya, jadi beliau memerlukan lebih kurang 120 lebih markah untuk meletakkan diri dalam ranking 32 pembaling tukul besi yang terbaik di dunia dan seterusnya untuk melayakkan diri untuk Sukan Olimpik di Tokyo. Salah satu cara untuk mendapatkan markah kelayakan ini adalah untuk menyertai pertandingan. Tak kira pertandingan antarabangsa ataupun pertandingan tempatan. Jadi soalan saya ialah sama ada pihak kementerian ada rancangan untuk bekerjasama dengan persatuan sukan tertentu seperti Kesatuan Olahraga Malaysia untuk menjalankan pertandingan tempatan untuk membantu atlet seperti Jackie Wong untuk mencapai matlamat mereka untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Tokyo pada tahun 2021. Saya bangkitkan isu ini Tuan Yang di-Pertua bukan untuk kepentingan seorang saja, tetapi untuk menunjukkan ini sebagai satu contoh. Saya harap usaha ini boleh dilakukan untuk membantu ke semua 181 atlet di bawah program Road to Tokyo. Soalan seterusnya saya bangkitkan kepada Menteri Pengajian Tinggi iaitu Yang Berhormat Pasir Sulong. Soalan saya berkenaan dengan isu University Teknologi Kreatif Lim Kok Wing ataupun Lim Kok Wing Creative University of Technology, LCUT. Dalam jawapan bertulis yang diberikan kepada saya pada 15 hari bulan Julai, pihak kementerian menyatakan bahawa LCUT telah memohon maaf atas isu yang ditularkan di laman sosial, media sosial. Ini berkenaan dengan billboard King of Africa yang menunjukkan pengasas universiti ini Tan Sri Lim Kok Wing sebagai Raja Afrika. Saya rasa billboard ni sudah diturunkan. Saya nak tanya sama ada pihak kementerian sedar bahawa ada banyak lagi tuduhan yang telah dibuat di media sosial terhadap universiti tersebut, termasuk tuduhan bahawa pelajar kulit hitam tidak digalakkan untuk menjadi wakil universiti di pameran pemasaran pengajian tinggi ataupun marketing fairs for higher education dengan izin. Ada juga tuduhan serius yang telah didedahkan bersama klip audio di mana ahli bukan akademik di LCUT dipaksa untuk membuat aplikasi untuk menjadi pensyarah
tidak kira sama mereka tidak kira sama ada mereka layak atau ada niat untuk mendapatkan kelayakan ini. Semua butiran yang saya telah nyatakan boleh didapati dalam laman web limkokwingisracist.com dengan izin. Saya tidak dapat mengesahkan kesahihan dokumen ataupun klip audio yang didedahkan, tetapi saya menyeru kepada pihak kementerian termasuk pihak Malaysian Qualifications Agency ataupun MQA untuk melakukan penyiasatan yang komprehensif supaya nama baik negara dan juga IPTS yang lain tidak dicemarkan oleh tuduhan seperti ini. Soalan seterusnya ditujukan kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Pago. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat adalah berkenaan dengan peletakan jawatan mantan CEO PNB iaitu Encik Jalil Rashid. Dalam jawapan bertulis yang saya terima pada 16 hari bulan Julai 2020, alasan bahawa kelayakan akademik Encik Jalil Rashid adalah daripada University of London dan bukan London School of Economics ataupun LSE, telah diberikan sebagai satu sebab kenapa beliau letak jawatan. Bagi saya, ini adalah isu teknikal. Isu ini saya rasa boleh dipertikaikan, boleh dibincang dan bukan pada hakikatnya bukan sepatutnya menjadi asas kenapa beliau mungkin dipaksa untuk letak jawatan. Mungkin peletakan jawatan beliau akan menimbulkan banyak spekulasi terhadap alasan sebenarnya beliau dipaksa letak jawatan yang mungkin membangkitkan isu mengenai transparansi dan sebagainya. Jadi soalan saya kepada Perdana Menteri, adakah Perdana Menteri berhasrat untuk melakukan siasatan latar belakang tentang latar belakang akademik untuk semua CEO dan juga pengerusi GLC dan juga GLIC, termasuk ahli parlimen sebelah sana, Perikatan Nasional yang baru-baru dilantik kepada jawatan mereka. Adakah Perdana Menteri berhasrat untuk mungkin kepada mereka yang ada ijazah daripada universiti yang boleh dikatakan degree mill seperti sebelum ini, Yang Berhormat Baling, saya rasa ini adalah maklumat yang telah dibangkitkan dalam Dewan ini. Beliau telah bila beliau menjadi pengerusi tabung haji, memang dicatatkan bahawa beliau ada satu MBA dari University of Preston. University of Preston ini adalah sebuah universiti yang terkenal sebagai degree mill. Jadi saya rasa ada juga banyak lagi contoh-contoh seperti ini. Adakah Perdana Menteri berhasrat atau ada niat untuk melakukan siasatan sebegini, dan jikalau ada ahli parlimen yang ada degree ataupun ijazah dari degree mill ataupun meletakkan diri sebagai seorang yang graduate daripada universiti tertentu tetapi didapati bahawa mereka memang tidak graduate daripada universiti tertentu, adakah mereka akan dipaksa untuk letak jawatan juga? Soalan yang terakhir saya ialah soalan yang ditujukan kepada Menteri Alam Sekitar dan juga Air. Baru-baru ini banjir kilat yang teruk telah berlaku di kawasan saya, di kawasan Bangi dan Kajang, di mana hujan lebat telah menyebabkan air dari Sungai Langat melimpah keluar dan masuk ke rumah di taman-taman yang sebelah Sungai Langat ini. Jadi soalan saya kepada Menteri ialah apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak JPS dengan kerjasama kerajaan negeri selepas ini untuk memastikan bahawa isu ini boleh ditangani dengan bertanggungjawab. Kita tak mahu main politik di sini oleh kerana ia melibatkan penduduk-penduduk di kawasan saya. Saya harap isu ini boleh ditangani dengan kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan juga kerajaan negeri. Apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan impak jikalau banjir seperti ini berlaku di masa hadapan. Itu saja setakat pembahasan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker atas peluang ini untuk membahas junjung kasih Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Seterusnya saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Baram